Bismillahirrahmanirrahim. Nota grafik kali ini masih lagi membincangkan topik berkaitan Badan Perundangan di Malaysia. Fokus pada kali ini adalah berkaitan rang undang-undang. Rang undang-undang merupakan cadangan pembentukan atau penggubalan undang-undang baru yang dibentuk melalui perundangan yang masih belum diluluskan dan diberi perkenan diraja. Parlimen membuat undang-undang mengikut peraturan tertentu yang telah ditetapkan dalam bab 5 Acara Perundangan Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang dibuat melalui beberapa peringkat tertentu. Di peringkat Kabinet, Menteri merangka dasar-dasar yang berkaitan dengan rang undang-undang dan kemudian mengadakan perundingan dengan Jabatan Ketua Negara, Perbendaharaan dan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan. Apabila draft rang undang-undang diluluskan oleh Jemaah Menteri, maka ia akan dibentang oleh Menteri berkenaan di dalam Parlimen. Penggubalan rang undang-undang akan melalui beberapa proses tertentu dalam Parlimen sebelum undang-undang diwartakan dan dikuatkuasakan. Rang undang-undang tersebut akan melalui 4 peringkat sebelum diluluskan. Di peringkat bacaan kali pertama, rang undang-undang diperkenal, Menteri akan mengemukakan rang undang-undang yang berkenaan kepada semua ahli Dewan. Setiausaha Dewan Rakyat akan membacakan tajuk ringkas rang undang-undang tersebut. Selepas itu, Menteri akan mengumumkan masa untuk bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga kepada Dewan Rakyat. Di peringkat bacaan kali kedua, rang undang-undang tersebut akan dibincang dan dibahas oleh ahli-ahli yang berhormat. Peringkat ini merupakan bahagian yang sangat penting dalam proses menggubal undang-undang. Rang undang-undang akan dibahaskan secara terperinci oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Perbahasan ini akan ditumpukan kepada aspek kebaikan, keburukan, kesan dan pengaruh undang-undang berkenaan kepada rakyat dan negara. Menteri bertanggungjawab untuk menerangkan dan menjelaskan ke atas sebarang pertanyaan yang diajukan oleh wakil-wakil rakyat mengenai rang undang-undang yang dibahaskan. Suara majoriti 2/3 Dewan perlu untuk meluluskan rang undang-undang. Okey, tahap pertama untuk penggubalan rang undang-undang ni di pra-parlimen. Maksudnya pra-parlimen ni yang kita kena faham dia punya konsep sini. Terkandung dalam rang Jabatan Peguam Negara. secara terperinci urutan Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara. Bila Jabatan Peguam Negara sudah dia bilang okey, boleh kamu bincang ini rang undang-undang. Jadi bila sudah dibolehkan oleh JPN, barulah kena bawa Kabinet Menteri hantar. Rang undang-undang yang telah disemak oleh jawatan kuasa akan dibaca semula oleh Menteri yang berkenaan kepada ahli Dewan Rakyat untuk mendapatkan kelulusan Dewan tersebut. Rang undang-undang akan dibentangkan di Dewan Negara selepas ia diluluskan oleh Dewan Rakyat. Rang undang-undang ini kemudiannya akan dibahas oleh Dewan Negara. Rang undang-undang akan dibaca untuk kali pertama, kedua dan ketiga di Dewan Negara, kemudian diluluskan. Rang undang-undang akan dipersembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas ia diluluskan oleh Parlimen untuk persetujuan Baginda. Rang undang-undang secara rasminya menjadi undang-undang selepas diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Semua undang-undang perlu diwartakan kepada masyarakat umum sebelum berkuatkuasa dalam persekutuan. Tarikh penguatkuasaannya ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Proses yang dilaksanakan ini membuktikan bahawa sesuatu rang undang-undang perlu dibahas secara terperinci
supaya ia dapat dikuatkuasakan dengan adil dan saksama. Berikut adalah 4 cara pindaan perlembagaan dan perkara-perkara yang boleh dipindah. Pindaan pertama dengan cara mendapat sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Perkara-perkara yang boleh dipindah adalah berkaitan seterusnya, pindaan kedua dengan cara mendapat sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Perkara-perkara yang berkaitan ialah seterusnya sokongan majoriti mudah ahli Majlis Parlimen dan yang keempat, mendapat sokongan majoriti 2/3 ahli Majlis Parlimen seterusnya paparan nota yang bertajuk Badan Perundangan Negeri. Dewan Undangan Negeri di Malaysia terdiri daripada 2 komponen iaitu Ketua Negeri dan Dewan Undangan Negeri. Peranan Raja atau yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertuan Negeri sebagai pihak berkuasa perundangan hanya akan hadir pada masa-masa khas sahaja seperti semasa pembukaan Dewan Undangan Negeri. Tugas utama Raja atau yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertuan Negeri adalah memanggil Dewan Undangan Negeri supaya bermesyuarat, memberhenti atau membubarkan Dewan Undangan Negeri. Selain itu, Raja atau Sultan atau yang di-Pertuan Negeri juga bertindak memberi petunjuk, memberi persetujuan kepada undang-undang negeri yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri pula berfungsi dalam membahaskan dasar-dasar kerajaan negeri dan hal-hal yang berkaitan rakyat, termasuk membahaskan titah ucapan diraja, membincangkan hal-hal belanjawan dan rang undang-undang serta meminda undang-undang negeri mengikut perlembagaan. Negeri akan berjalan selama 5 tahun daripada tarikh pensyuarat pertamanya. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri hendaklah memiliki kelayakan berikut. Bukan seorang muflis, berumur 21 tahun ke atas dan seorang warga negara Malaysia, bermastautin tetap di negeri berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri juga mewakili parti politik tertentu ataupun sebagai calon bebas. Tidak disabitkan kesalahan oleh mahkamah melibatkan hukuman denda lebih RM2,000 atau dipenjara melebihi 1 tahun, tidak memegang jawatan berpendapatan, dan mestilah seorang yang sempurna akal. Tahap penggubalan undang-undang di Dewan Undangan Negeri hampir sama dengan parlimen yang bermula di peringkat bacaan pertama, di mana rang undang-undang dibacakan oleh Ketua Menteri atau Menteri Besar atau Ahli Exco. Diikuti proses bacaan kedua di mana rang undang-undang dibahas secara menyeluruh sebelum diserah kepada peringkat jawatankuasa untuk diteliti dan dikemaskini. Selepas peringkat bacaan ketiga, rang undang-undang harus mendapat perkenan daripada Raja atau Sultan atau yang di-Pertuan Negeri.
Selepas 30 hari, rang undang-undang dianggap lulus dan diwartakan. Cetakan enactment atau ordinan mengikut negeri. Undang-undang tersebut boleh dilaksana mengikut tarikh yang ditetapkan.